Safinatun Najah. Jadi kita berhenti pada fasal tentang syarat-syarat wuduk. Okay, sebelum ni kita dah habis bahas tentang syarat-syarat wuduk. Kelas sebelum ni kita dah sentuh syarat-syarat wuduk dan juga kita sentuh wajib mandi wajib dan juga sebab-sebab kepada mandi wajib. Okey. Anda nak tanya soalan dulu sebelum kita start kelas. Hantar yang baju hijau. Nama apa? Wasim. Wasim. Tahu tak masuk Wasim apa? Handsome, ha. Okey, Wasim. Salah satu sebab kepada mandi wajib adalah beranak. Okey. Kalau wanita tu dia beranak tapi tak keluar darah langsung, kering je. Dia beranak, dia lahirkan anak, tapi waktu dia lahirkan anak tak keluar darah langsung, kering. Wajib tak mandi wajib? Ke tak payah? Ha? Kenapa? Ha. Sebab dia keluar anak. Kenapa? Kenapa kalau keluar anak kena mandi wajib? Okey, bukan. Ha, siapa tahu? Ha. Okey, bagus. Nama apa? Uzair. Bagus. Sebab anak tu daripada air mani lah. Kan kita dah bahas nombor satu sebab mandi wajib adalah keluar air mani kan. Baby ataupun manusia lah kan. Baby ni dia datang daripada air mani lah. So bila lahirnya baby, maksudnya lahirnya baby tu maksudnya keluar air mani. So wajib mandi. Okey. Berapa fardu kepada mandi wajib? Mandi wajib ni ada berapa rukun? Cuba tutup buku semua. Semua tutup buku. Ada dua, okey. Apa dia? Ratakan air seluruh badan. Okey, bagus. Okey, siapa boleh bagi tahu Ana macam mana nak niat mandi wajib? Okey, selain entah. Nama entah apa? Aiman. Sahaja aku mandi wajib. Okey. Okey, ada satu niat yang Ana ajar lagi. Ha. Assalamualaikum. Sahaja saya mengangkat adab besar. Okey, boleh? Lagi? Tak ada dah Okey. Betul lah tu. Sahaja aku mengangkat adab besar tu yang betul. Tapi sebenarnya kalau kata tadi apa? Nama apa? Nasrullah. Amirul lah. Okay. Amirul kata apa? Sahaja aku melakukan mandi wajib pun sah juga. Okay, kalau dia niat sahaja aku melakukan mandi wajib sah. Kalau sahaja aku mengangkat adab besar pun sah. Kalau dia kata sahaja aku mengangkat adab kecil, sah tak? Tak sah. Kalau dia kata sahaja aku mengangkat hadas, sah. Okey, bagus. Sah Sah. Okey. Amirul, Wasim, Uzair, Aiman kan? Okey. Okey. Syarat wuduk ada 10. Okey, salah satu daripadanya adalah Islam, kemudian tak mumayyiz. Siapa boleh bagi tahu anak mumayyiz tu apa? Tahu yang baik mana buruk. Yang entah nama apa? H R Rafizi. Okey. Okey. Wasim, Aiman, Rafizi, Uzair, Amirul. Okey. Syarat. Okey. Okey, adakah disyaratkan kena masuk waktu solat dulu baru kita boleh ambil wuduk? Siapa yang kalau dia nak ambil wuduk kena tunggu masuk waktu solat? Ada orang ni dia masuk dalam satu kategori khusus. Ana ada ajar dekat akhir kelas. Orang yang kencing tak lawas. Okay, dia masuk dalam kategori apa? Orang kencing tak lawas ni? Orang yang sentiasa berhadas. Orang daimul hadas. Okay, nama entah apa? Arjuna. Okey. Apa dia? Kentut tak lawas. Okey, lagi. Okey, bagus. Ada hari tu anda bagi 3 contoh untuk orang yang sentiasa berhadas. Kencing tak lawas, kentut tak lawas lagi. Apa lagi satu? Perempuan ni perempuan. Dia darah. Apa dia? Ana sebut dia tu istilah dia.
Start dengan huruf I. Istihadhah. Istihadhah. Okey, istihadhah. Jadi orang yang istihadhah atau orang kencing tak lawas ni atau kentut tak lawas ni, dia kena tunggu masuk waktu dulu baru boleh dia ambil wuduk. Okey. Apa hukum berturut-turut ketika ambil wuduk? Maksudnya mualah. Maksudnya kita tak letak ada gap. Okey, selain entah. Okey. Apa hukum kita tak berturut-turut ketika ambil wuduk? Sah tak? Contohnya anda ambil wuduk sekarang, nanti pukul 5 anda sekarang anda ambil wuduk, anda basuh muka je, pukul 5 anda sambung sapu basuh tangan. Nak minta? Syamil. Apa dia hukum dia? Okey, bagus. Kalau mazhab Syafi'i, maksudnya mazhab lain kata wajib lah. Mazhab apa yang kata wajib tu? Mazhab Ambali, bagus. Nama minta Syamil. Okey. Okey, sekejap anda ulang balik. Syamil, Aiman kan? Wasim, Amirul, Arjuna, Rafizi, Huzair. Ada berapa lagi yang anda tak tahu nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 soalan lagi. Siap seorang anak-anak yang anda tak tahu nama ni, dia jawab soalan supaya anda boleh tahu nama dia. Okey. Okey, anda ada satu soalan Apa beza antara haid dengan nifas? Slide yang anda tak tahu nama lagi ni. Tak dengar apa dia? Okey, kalau haid? Tak dengar. Kalau haid dia apa? Bila dia dah balik. Okey. Bolehlah terima secara umumnya. Okeylah. Okey. Nifas tu lepas beranak. Nama minta apa? T ke N? T, Taqiyuddin. Okey. Eja macam mana? TAQ. TAQ. Okey. 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 Wiladah al-maut. Okey, anda masuk kelas sebelum ni juga. Air musyammas boleh guna untuk wuduk tak? Sah tak? Yang anda tak tahu nama lagi. Boleh. Apa hukum dia? Makro. Okey, bagus. Nama minta apa? Miqdad. Okey. Okey. Air musyammas boleh guna untuk wuduk. Okey. Kalau anda panaskan air nak buat kopi. Pernah tengok tak alat pemanas air nak buat kopi tu? Air dalam tu kira air musyammas tak? Siapa-siapa yang anda tak tahu nama lagi ni? Air dalam tu kira musyammas tak? Nah, cuba anda jawab. Nama minta apa? Tak dengar. Anas. Boleh tak? Itu kira musyammas tak? Bila kita panaskan air yang kita guna untuk bancuh teh, kopi, Maggi semua tu, air tu kira musyammas tak? Jawapan dia tak. Sebab musyammas ni dia kena panas sebab matahari, bukan kita panaskan. Kalau kita buat api, kita buat unggun api, kemudian kita letak air tu, kita masak air tu bukan air musyammas. Tu air panas lah, tapi dia bukan air musyammas. Okey? Air musyammas ni dia panas sebab matahari. Air yang okey, dia air panas tapi dia tak sampai tahap musyammas. Sebab nak jadi sampai tahap musyammas ni, negara tu dia punya suhu dia macam suhu dekat tempat negara Arab yang panas. Negara Arab kalau panas berapa darjah Celsius sampai? Kita kat Malaysia berapa darjah Celsius rasanya? 40 tu jarang lah. 40 jarang Paling 37, 38 standard lah. 40 tu mungkin berapa hari setahun je kot. Tapi dekat negara-negara Arab yang tu dia boleh sampai 45, 48, 50. Okay. So kalau ada pernah sampai 40 lebih macam tu, bolehlah jadi musyammas. Okay, boleh jadi musyammas. Okay. 2 kolah. Entah. Berapa banyak 2 kolah? Tak tahu. Okay.
Kalau air jatuh, kalau najis jatuh dekat air yang kurang daripada 2 kolah, apa jadi? Air itu najis. Okey. Nama entah apa? Akil. Okey. Okey, nama entah? Zaid. Ni, tapi ni? Haikal. Semua anda tahu nama dia kan? Zaid, Haikal, Akil, Anas, Syamil, Aiman, Wasim, Amirul, Arjuna, Taqiyuddin, Uzair, Mikdad, Rafizi. Okey, semua kan? Okay. Kita start lagi dari ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hari ini kita belajar pasal pembatal wudu. Okey. Faslun fi nawaqidil wudu. Pasal pada pembatal wudu. Okey. Ni perkara-perkara yang membatalkan wudu lah. Maksudnya kalau kita ada wudu, apa yang buat wudu kita terbatal. Bila wudu kita terbatal, tak bolehlah nak solat, nak baca Quran. Baca Quran boleh, tapi nak pegang Quran. Okey. Nanti kita akan belajar pasal hukum pegang Quran. Okey. Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Ada 4. 4 perkara yang membatalkan wudu. Okey, tengok yang pertama. Okey, Amirul, minta depan Ana kan. Baca kuat sikit. Baca yang bahasa Arab. Baca kuat, suara kuat. Min ahadi ke dalam tu ihda. Dalam antunya ihda. Okey, tak apa, boleh dua-dua. Sebab sabil ni dia lelaki dengan perempuan. Okey, so. Okey, al-khariju min min ada alif lam minal qubuli. Okey. Illa al-mani. Okey. Okey, stop. So yang pertama, keluarnya sesuatu. Kalau antum punya ada terjemahan kan? Apa terjemahan dia cakap? Okey. Okey. Kalau Ana tak terjemah macam tu, Ana akan terjemah semua yang keluar. Okey. Semua yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu qubul ataupun dubur. Qubul kemaluan depan ni, dubur kemaluan belakang. Apa sahaja yang keluar? Apa sahaja? Antum boleh tulis kat situ semua. Semua yang keluar daripada qubul ataupun dubur. Okey, daripada depan ataupun belakang membatalkan wudu. Contoh yang dia bagi apa? Kentut. Okey. Kentut keluar daripada dubur, membatalkan wudu. Kecuali air mani. Okay. Kita yang kecuali air mani tu nanti dulu. Sekarang kita nak tengok semua yang keluar. Bila kita cakap semua yang keluar, maksudnya apa? Tak kisah yang keluar tu cairan, air, cairan ataupun pepejal, ataupun contohnya keluar batu, ataupun kalau dia tertelan duk siling, keluar duk siling, ataupun kalau ada cacing dalam badan dia keluar cacing, apa sahaja yang keluar semua batalkan wuduk. Katakanlah dia ni budak kecil suka telan duk siling 20 sen. 20 sen besar sangat kan, pergi mati dia. 10 sen. 5 sen contoh. Dia ingat 5 sen ni, pernah tengok tak? Dulu zaman Ana dulu ada coklat dalam bentuk duk siling. Tak tahu zaman tu ada lagi kan? Dia pun macam, oh yang ni tentang coklat kot, dia pergi telan. Bila dia telan, dia buang air besar, ada duk siling. Katakanlah tak keluar apa-apa pun, kecuali duk siling je keluar. Katakanlah keluar duk siling je. Batal tak wuduk dia? Batal. Sebab dia kata semua yang keluar. Al-khariju. Al tu kalau antum rajin tulis dekat al tu semua. Semua yang keluar. Sendawa tak batal. Sendawa bukan dua jalan. Sendawa mulut. Jalan yang dia maksudkan ni qubul atau dubur. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Okay, kalau sendawa tak batal. Okay. So kalau keluar benda yang macam tadi, siling pun batal. Hatta kalau keluar cacing pun batal. Ada orang dia ada penyakit, ada cacing dalam badan dia contohnya. Kalau dia buang air keluar cacing contoh, pun batal juga. Okay. Semuanya membatalkan wuduk.
Air, tak kisah apa sahaja air keluar, batalkan wuduk. Air mazi, air wadi, air kencing, air apa-apa je, semua batal wuduk. Kalau dia kencing keluar darah, kalau dia keluar darah kat situ, keluar darah pun batal wuduk. Hanya satu je yang tak membatalkan wuduk, iaitu kalau keluar air mani. Okay, kalau keluar air mani tak batal wuduk. Ana ada soalan. Dia kata sini kalau keluar air mani tak batal wuduk. Maksudnya orang tu masih ada maksudnya dia boleh solat lah. Betul tak? Sekarang wuduk dia terbatal tak? Kalau keluar air mani, wuduk dia terbatal tak? Tak batal. Bila wuduk tak batal, boleh solat. Betul? Siapa rasa kalau wuduk dia tak terbatal boleh solat? Angkat tangan. Tak ada orang angkat. Amirul angkat, Arjuna, Haikal. Bukan Haikal, ni Haikal. Apa nama? Zaid. Zaid. Ni Haikal, Zaid. Okey. Batal? Boleh solat? Okay, Ana ulang balik soalan. Dia kata dekat sini, tengok apa sahaja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, kubul ataupun dubur. Contohnya kentut, semuanya batalkan wuduk. Kecuali air mani. Maksudnya air mani batalkan wuduk tak? Kalau keluar air mani, tak batal wuduk lah. Wuduk dia tak batal sekarang ni. Wuduk dia tak batal. Jadi boleh tak dia solat? Wuduk tak batal? Tak boleh solat? Ana tanya ni. Wuduk dia tak batal, dia tak boleh solat ke? Antum cuba fikir logik. Siapa rasa dia boleh solat? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak ada. Yang lain ni tak rasa tak boleh Jawapan dia apa? Jawapan dia tak boleh solat. Tak boleh solat sebab apa? Sebab wuduk dia tak terbatal tapi dia dikira dalam status ada hadas besar. Sekarang ni tak ada hadas kecil dekat dia, tapi ada hadas besar, iaitu keluar air mani. Hadas besar ni dia mewajibkan kita untuk mandi wajib. Jadi orang yang keluar air mani, dia wajib wuduk tak? Tak wajib wuduk. Tapi dia wajib mandi wajib tak? Wajib mandi wajib. Kalau dia tak mandi wajib, dia tak sah solat. Faham Boleh? Itu nombor 1. Nombor 2, kedua, baca Mirul. Mumakkirin Okey, kedua dia kata yang membatalkan wuduk apa? Hilang akal. Hilang akal. Akal ni dari sudut bahasa Arab maksud dia perkara yang menghalang atau mengikat kita. Sebab apa? Sebab orang yang berakal ni biasanya dia tak buat benda pelik-pelik. Okey, dia tak buat benda yang pelik-pelik lah. Jadi siapa yang berakal dia tak buat benda pelik-pelik sebab asal masuk akal ni dia menghalang daripada melakukan apa yang pelik-pelik atau tak senonoh. Jadi dia kata kat sini pembatal wuduk yang kedua adalah hilang akal. Akal dia hilang. Dia bagi contoh kat sini dengan sebab tidur. Okey, dengan sebab kita tidur atau selainnya. Selamat. Okey, atau dengan selainnya. Okey, selain tidur apa dia contoh? Hilang akal. Selain daripada kita tidur, bila lagi berlaku hilang akal? Okey, maksudnya ketika hayal lah. Selain tidur, maksudnya ketika hayal dia bau gam ke, dia isap dadah ke, okey, kena ubat pelali ke. Berangan? Berangan tak? Berangan ni lagi. Berangan masih ada akal. Okey, orang yang dia berangan, dia masih berakal. Lagi? Pengsan. Bagus. So, koma. Mabuk. Okey, mabuk. Koma. Pengsan. Pitam. Dia laluk sebab isap gam ke, dadah ke. Apa lagi? Gila. Jadi gila. Okey, semua keadaan tadi tu yang hilang akal tadi tu semuanya membatalkan wuduk. Kalau ada orang tu dia ambil wuduk,
Tiba-tiba dia jadi gila. Ada, jangan gelak, ada. Ada orang macam tu, dia boleh jadi gila. Lagi-lagi zaman sekarang ni penyakit mental ni banyak. Ada yang dia boleh jadi gila kemudian dia jadi okey balik, ada. Ada orang dia jadi gila sekejap. Dia ada fasa dia jadi gila, kemudian fasa dia sihat. Jadi kalau orang yang macam ni, awal-awal dia ambil wuduk waktu dia sihat, tiba-tiba dia jadi fasa gila sekejap. Berapa jam. Katakanlah dia ambil wuduk pukul 1, fasa dia gila tu sampai pukul 5. Okey? Sepanjang tu dia jadi gila lah. Okay, pukul 5 tu dia nak solat asar, kena ambil wuduk balik tak? Jawapan dia kena sebab tadi jadi gila. Okay, walaupun dia jadi gila sekejap je. Okay, walaupun dia jadi gila sekejap. Pengsan, gila, dia hilang akal sebab dia isap dadah ke, dia mabuk ke, okey? Mabuk ataupun kena ubat pelali. Pelali ni dadah lah. Okey? So itu semua membatal wuduk. Dan juga tidur. Tidur pun batal wuduk. Kecuali dia kata kat sini, melainkan tidurnya orang yang duduk dengan punggungnya tetap di tanah. Dalam buku antum dia terjemah apa? Nah, punggung pada bumi lantai. Maksudnya apa? Tengok dekat sini. Ini satu-satunya tidur yang tak batalkan wuduk. Maksudnya semua orang kalau tidur batal wuduk dia. Kecuali yang ni. Kecuali keadaan tidur yang macam ni. Keadaan tidur macam mana ni? Iaitu bila dia kata tidur dalam keadaan duduk dengan punggung dia tetap di tanah atau lantai. Okay, pertama dia kena duduk. Duduk. Antum kira duduk. Duduk bersila ke apa. Ana ni pun kira duduk ni kat atas kerusi ni. Okay. Okay, kalau dia, nanti Ana hurai kalau dia terlelap macam tu kan. Okay. So dia duduklah tak kisah dekat atas kerusi ke, dekat lantai ke, kerusi kereta ke, kerusi kat luar tu ke, tak kisah. Yang penting dia duduk, itu pertama. Kemudian dia punya punggung dia tetap. Maksudnya apa punggung tetap? Okay, Ana tunjuk kat antum. Tapi nanti orang dekat kamera tak nampak lah kan. Orang kat Zoom tak nampak pula Macam mana nak tunjuk? Cuba adjust kan. Bagi boleh nampak ke bawah ke kalau boleh. Ni Ana tunjuk. Kata para ulama, maksud dia punya punggung tetap tu apa? Punggung tetap kat lantai tu maksudnya macam ni, tak ada jarak. Ni. Kawasan ni, kawasan punggung ni dengan lantai tak ada jarak, tak ada gap. Nampak tak macam ni? Macam tu duduk ni lah. Okey. Cak Arjuna sekarang, kalau buat macam ni, kalau kita buat macam ni, punggung tetap tak ni? Ke ataupun macam ni ke? Tetap tak? Tak tetap sebab ada bahagian ni yang dia tak kena lantai. Dia kena bersentuhan dengan lantai. Tak ada jarak Dia kena bersentuhan dengan lantai bahagian ni. Jadi kalau orang tu duduk macam ni ke ataupun duduk macam ni ke? Okey? Tak kisahlah duduk macam mana. Kalau macam ni, cara Cak Arjuna ni ataupun kalau orang tu dia tidur tu khutbah Jumaat contoh sampai dia punya punggung terangkat. Pernah tak antum tengok dia punya kepala rendah sangat sampai dia punya punggung terangkat? Pernah tengok tak? Kan ada kan? Itu semua keadaan yang kalau jadi macam tu batal wuduk dia. Jadi macam mana tak nak bagi batal wuduk, dia tidur macam ni. Contohnya dia tidur macam ni. Sebab sekarang ni dia punya punggung dia tetap. Okey? Boleh? Tapi kalau dia terlelap pun tak apa, tak batal. Tak batal. Dia terlelap ke, dia tidur ke, dia tak batal. Okey? Jangan dia tidur, contohnya dia pergi macam ni, duduk macam ni. Yang ni ada bahagian yang dah tak bersentuhan dengan lantai. Lipat tu maksudnya? Kalau dia tidur macam tu, yang macam Ana cakap tadi tu, sampai dia punya ni terangkat. Okey, terangkat sikit contohnya daripada lantai, batal. Sebab apa? Sebab bila dia tidur macam ni, katakan bila dia rapat macam ni, susah untuk dia buang angin atau dia keluar apa-apa daripada kubul atau dubur dia. Faham tak? Bila dia macam ni, dia nak buang angin contoh susah. Sebab tu orang nak buang angin dia kena alih badan, betul tak? Dia kena angkat kaki contohnya, dia kena alih badan lah kan kalau nak buang angin, nak kentut contoh. Dia mana ada orang kentut dia stay macam ni? Ada? Susah. So sebab itulah kalau orang tidur yang macam ni, dia tak batal wuduk dia. Boleh? Kalau dia baring macam mana? Kalau dia baring? Kalau dia baring tapi punggung dia betul bersentuhan dengan lantai, boleh tak? Okay, cuba minta baring. Sini Arjuna.
Cuba baring kat sini. Tak baring je. Ha. Kerja hantar baring je, tak ada apa pun. Kira best tu boleh baring. Okey. Cuba baring. Okey. Okey. Baring. Bila baring, punggung tetap kat lantai tak? Tetap kan? Okey. Kalau tidur macam ni, batal wuduk tak? Siapa rasa batal? Kalau dia tidur baring tapi punggung dia tetap. Bukan punggung tak tetap. Kalau dia tidur waktu punggung dia tak tetap tu, dia angkat lutut ke apa tu dia tidur. Ni sekarang macam ni. Punggung dia tetap kena lantai. Batal wuduk tak? Siapa rasa tak batal? Yang lain ni kata batal. Siapa kata tak batal? Siapa kata tak batal? Tak boleh angkat dua-dua. Anda nampak dua angkat dua kali. Ni yang kata tak batal. Siapa kata batal? Zaid kan? Zaid dengan Rafizi je Jawapan dia Zaid dengan Rafizi betul. Jawapan dia batal. Jawapan dia batal. Kalau antum baca dalam buku dia kata apa? Cuba baca. Dia kata illa naum qa'id kan? Qa'id mutamakkin. Qa'id tu maksud dia duduk. Memang disyaratkan kena tidur duduk. Kalau dia baring tetap punggung pun tak sah. Illa naum qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard kan? So kalau dia baring sekalipun boleh bangun dah. Kalau dia baring sekalipun punggung dia tetap batal wuduk dia. Sebab apa? Sebab ada hadis. Ini hadis Sahih Bukhari hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW satu malam bila keluar nak solat Isyak, nak imamkan para sahabat, Nabi SAW keluar lambat sikit. Jadi para sahabat dah tunggu Nabi SAW dekat masjid ni lama dah. Nak solat kan? Nabi lambat. So para sahabat ni tunggu Nabi lama sampai para sahabat terlelap. Dah ada wuduk ni, tunggu Nabi datang nak jadi imam kan. Mana Nabi SAW tak sampai-sampai. Jadi ada sahabat yang dah terlelap tertidur dah. Bila Nabi SAW sampai je, iqamat nak solat apa semua, sahabat ni bangun terus solat, tak ambil wuduk balik. Maksudnya apa? Maksudnya tidur dalam keadaan macam tu, macam yang Ana hurai tadi tu, yang tu tak batalkan wuduk. Okey? Boleh? So mesti disyaratkan tidur dalam keadaan dia duduk. Maksudnya? Dia tidur macam mana? Okey. Tak apa. Kalau macam entah tu. Macam mana? Punggung kat atas, masih lagi kat kerusi. Macam tu. Kalau macam tu dia masih tetap kan? Tapi baring ke duduk? Kalau dia baring macam tu tak sah. Kalau dia duduk tak apa. Kalau dia ke belakang, dia baring tapi tetap punggung ni sama macam orang baring sama macam orang baring. Kalau dia sandar macam tadi. Tapi kalau macam tu sah, itu kira duduk tu. Cuma dia bersandar sikit je kan. Okey, nombor 3 yang batalkan wuduk. Cuba baca Mirul, kuat sikit. Okey, kuat sikit kuat. Iltiqa. Kabira ini. Ajnabiyya ini. Ajnabiyya ini. Min ghairi ha'il. Okey. Cuba baca terjemahan ni sikit kuat-kuat. Terjemahan yang ada kat antum. Okey. Sentuh kulit lelaki, antara lelaki dan perempuan, dia kata berdewasa. Dewasa. Lagi? Sambung ada? Tanpa berlapik. Dia kata tadi orang dewasa. Duduk dewasa. Macam mana? Cuba baca sekali. Okey. So pertama dia kata bersentuhan kulit. Bila kata kulit ni mana? Tangan ni kulit, yang ni pun kulit. Seluruh badan kita ni kulit. Kecuali apa? Kecuali 3.
Kecuali kuku, rambut, gigi. Kecuali kuku, rambut dengan gigi. Jadi kalau tersentuh rambut orang, perempuan, okay, tersentuh contohnya, batal wuduk tak? Tak batal. Kalau contohnya tangan kita ni terkena rambut, tak batal wuduk. Okey. Samalah kalau kena kuku ke gigi ke semuanya tak batal wuduk. Yang batal tu kulit. Kulit ni selain tadi tu. Sini kulit, semua kulit. Okey? Ah. Yang mana? Yang mengelupas tu. Wallahu alam. Ana tak tahu. Ana kena check balik. Wallahu alam, ana tak tahu. Itu anak cover depan ni. Cuma soalan tadi yang apa Rafizinya soalan tu Ana simpan dulu. Soalan tu Ana akan bagi tahu dalam kelas akan datang. Anda kena tengok dulu ya. So dia kata bersentuhan kulit laki dengan perempuan. Jadi kalau laki dengan laki batal tak? Contohnya kita salam kawan kita. Tak batal kan? Perempuan dengan perempuan batal tak? Tak batal. Okey. Laki dengan khunsa, tahu khunsa? Siapa tahu khunsa? Khunsa bukan bondan. Khunsa ni dua jantina, dia ada dua alat kemaluan. Okey? Ada. Khunsa ni orang yang dia ada kedua-dua kemaluan, laki dengan perempuan. Dan dia ada dua jenis. Satu muskil, satu tak muskil. Muskil ni khunsa yang dia ada dua-dua alat kemaluan, laki dan perempuan, dan dua-duanya berfungsi atau aktif. Tak muskil ni maksudnya dia ada dua kemaluan tapi satu fungsi, satu tak berfungsi. Ada orang macam tu. Okey, buku ni kata kalau sentuh laki dengan perempuan, kalau laki sentuh khunsa batal tak? Tak batal, tak batal. Kalau perempuan sentuh khunsa tak batal. Sebab kalau laki sentuh khunsa, ada kemungkinan dia tu sebenarnya laki juga. Kalau perempuan sentuh khunsa, ada kemungkinan dia tu sebenarnya perempuan juga. So tak batal. Yang batal ni laki dengan perempuan. Okey, boleh. Tengok dia kata sini kabirain dalam buku antum diterjemah dewasa kan? Okey, anak nak tanya. Dewasa ni sini umur berapa? Ataupun apa tahap dia? Bila kata dewasa berapa sini? Dah balik. Zaid kata dah balik 13 tahun? 15. Cukup 15 tahun. Lagi? Siapa kata dah balik? Siapa yang letakkan nombor macam berapa belas? Ada tak letak? Berapa belas? Berapa? Tak letak? 20? Okey, 20. Siapa rasa 13? Ada 13. 15 ada 15. Oh, ramai 15. Ramai 15 Siapa kata balik? Okay. Siapa kata mumayyiz? Mumayyiz. Besar ni dah mumayyiz. Ada rasa mumayyiz? Mumayyiz tu dah dianggap besar, ada tak? Tak ada. Okey, dah pegang mic. Pegang ni dah. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia antum semua salah. Semua yang hadir ni salah. Jawapan dia bukan 13, bukan 15, bukan 20, bukan dah balik, bukan mumayyiz, bukan semua bukan. Bukan semua bukan. Apa dia jawapan dia sebenarnya? Dengar baik-baik. Anda bagi tahu ni. Bila dia kata kabir kat sini, kabir ni memanglah kalau kita terjemah dari sudut bahasa dewasa. Kan? Kabir ni memang kita terjemah dari sudut bahasa dewasa. Tapi kabir yang kita tengah bahas dalam bab wuduk ni bukan dewasa. Anda ingatkan nak jawab. So kabir kat sini maksud dia dah bukan berkahwin. Dah boleh disyahwati lah kot. Kalau betul ada punya bahasa. Kalau ada dalam bahasa Melayu. Apa maksud dah boleh disyahwati? Maksudnya
Dia dah sampai umur yang kalau lelaki tengok dia, lelaki minat dia. Kalau dia perempuan. Kalau dia lelaki, dia dah sampai umur yang kalau perempuan tengok dia, perempuan boleh minat dia. Maksudnya ada tarikan. Walaupun dia tak balik lagi. Ana bagi tahu walaupun dia tak balik lagi. Faham tak? Jadi katakanlah dia ni dah jam 4. Tapi susah nak berlaku kat lelaki kan. Tapi boleh lah kata. Katakanlah ada orang ni dah jam 4. Budak ni dah jam 4, dia tak balik lagi. Tapi perempuan biasanya kalau tengok dia, kawan-kawan dia ataupun perempuan yang tua-tua sikit kan, budak-budak sekolah menengah tingkatan 3, tingkatan 4, 5. Kalau dia orang tengok yang dah jam 4 ni, dia rasa macam, tertarik kat dia ni tertarik lah. Handsome lah ataupun tertarik lah. Kan? Itu maksudnya budak tu dah besar. Dah kabir. Boleh? Sama juga kalau perempuan. Dia mungkin perempuan dah jam 5, dah jam 6, tak balik lagi. Tapi budak-budak sekolah menengah kalau tengok dia, tertarik lah. Itu maksudnya perempuan tu dah besar. Walaupun dia tak balik lagi. Faham? So tak disyaratkan balik. Yang disyaratkan apa? Dia dah sampai umur yang orang kalau dia ada fitrah yang sejahtera, orang boleh tertarik dengan dia. Daripada jantina yang lagi satu. Okay? Kalau dia ada fitrah yang sejahtera. Apa maksud fitrah sejahtera? Maksudnya dia macam kita lah, orang yang okey. Bukan orang yang gila. Ada orang ni dia punya fitrah dia teruk. Dengan budak 5 tahun pun dia suka. Itu pedofil. Itu gila punya orang. Itu fitrah tak sejahtera. Ini kita cakap fitrah sejahtera lah. Boleh? So kabir kat sini maksudnya apa? Dia dah boleh disyahwati oleh jantina yang berlawanan. Okey? Walaupun dia tak balik lah lagi. Okey? Dan dia tu daripada kalangan ajnabi. Ajnabi ni maksudnya orang yang kita boleh kahwin. Bukan family lah. Family ni mahram. Family kita mahram lah kan. Kita tak boleh kahwin mak kita kalau lelaki lah. Kita tak boleh kahwin mak kita, tak boleh kahwin kakak kita, tak boleh kahwin adik perempuan kita, tak boleh kahwin anak perempuan kita, tak boleh kahwin cucu perempuan. Semua tu. Itu semua kita tak boleh kahwin, betul tak? Itu bukan, itu dipanggil mahram. Itu bukan ajnabi. Kalau kita sentuh kulit dengan mak kita, batal wuduk tak? Tak batal wuduk. Sebab mak kita ni mahram. Kita haram kahwin. Kulit kita bersentuhan dengan nenek kita, batal wuduk tak? Tak batal. Nenek kita pun mahram. Kita tak boleh kahwin nenek kita. Orang gila je kahwin nenek dia. Kalau ada itu orang gila. Betul lah, nak tipu ni. Memang ada berlaku. Dekat Amerika ada negeri-negeri tertentu kat Amerika ni, dia ada fenomena yang dipanggil perkahwinan dalam keluarga. Adik kahwin dengan kakak ada. Dia panggil inbred dekat Amerika, ada beberapa tempat. Memang kerja gila lah. Wallahu alam. Ana tak tahu. Allah alam, ana tak tahu. So, apa jadi tadi? Kalau dia pegang mahram tak batal wuduk. Mahram ni apa? Mahram ni orang yang kita haram kahwin. Orang yang kita haram kahwin dengan dia. Dan nanti antum akan belajar lah kot. Dekat buku yang lagi tinggi nanti kita ada banyak jenis mahram. Kita ada 2 pembahagian utama. Kita ada orang yang kita haram kahwin dengan dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampailah kita mati kita tak boleh kahwin dengan dia. Dan kita ada orang yang mahram sementara. Maksudnya untuk sementara waktu tak boleh kahwin. Kalau berlaku keadaan tertentu kita boleh kahwin dengan dia. Pun ada juga. Itu dipanggil mahram sementara. Okay, dan mahram yang selama-lamanya ni pula ada banyak. Ada 7, 14 berapa, ada 18 orang. Itu nanti antum akan belajar lah siapa. Okay? So mahram bukan muhrim. Apa beza mahram dengan muhrim? Dengar tak muhrim? Muhrim ni orang buat haji, orang dalam ihram. Orang buat haji dipakai pakaian putih tu, itu dipanggil pakaian ihram. Mahram ni orang yang haram kahwin, lain Kalau dia sentuh tak sengaja, batal tak? Dekat LRT, nak tahu LRT kan? Ataupun dia naik kereta api, dia nak keluar kereta api tu dia pegang beg macam ni kan, tapi tangan terkena orang, terkena pipi perempuan contoh. Batal wuduk tak? Tak sengaja ni. Siapa kata batal? Siapa kata tak batal? Jawapan dia batal batal. Sengaja ke tak sengaja ke, bersyahwat ke waktu pegang tu ataupun tak bersyahwat waktu pegang tu, merasa
best ke, ataupun ulama kata rasa lazat. Maksudnya rasa best pula pegang perempuan kan. Merasa best ke atau tak rasa best ke, semuanya batal. Maksudnya apa sahaja keadaan bila tersentuh batal. Kenapa nak sebut macam ni? Sebab ada mazhab lain yang disyaratkan. Kalau disentuh dalam keadaan dia bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Ada mazhab kata macam tu. Okay, kalau disentuh dalam keadaan dia rasa lazat bila sentuh tu baru batal. Kalau tak dia tak batal. Ada. Okey. Itu mazhab lain lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni sengaja ke tak sengaja ke, dia rasa best ke tak rasa best ke, dia tak kisahlah. Sentuh je batal. Okey, macam mana kalau dia sentuh perempuan tu, dia pegang tangan perempuan, tapi perempuan tu pakai sarung tangan. Ataupun perempuan tu pakai mask, dia terkena macam ni. Batal tak? Tangan dia terkena perempuan tu. Dia nak betulkan beg dia, terkena. Batal tak? Tak batal. Jawapan dia tak batal. Apa hukum kita salam perempuan yang bukan mahram? Haram. Kalau perempuan tu pakai sarung tangan, boleh tak salam dia? Kata tadi tak batal wuduk kan? Boleh lah. Boleh tak? Dia pakai glove, kita pakai glove, salam. Jawapan dia tak boleh juga, haram. Walaupun dia pakai glove. Okey, dalam itu mazhab jumhur ulama tak boleh walaupun dia pakai glove. Isu batal tak batal itu isu lain, tapi isu kita salam dia walaupun dia pakai sarung tangan haram. Betul? Sebab ada orang dia ingat kalau perempuan pakai sarung tangan boleh salam. Oh, dia pakai sarung tangan kan? Tak boleh, itu sesat Ada orang macam tu. Okey, nombor 4. Yang membatalkan wuduk nombor 4 apa? Okey, ana ada soalan sebelum tu. Sebelum kita pergi nombor 4. Situasi dekat dalam kereta api tadi. Kan, contohnya anak nak betulkan beg tu, tangan anak, bukan anak orang lain, tangan dia terkena perempuan, pipi perempuan. Batal wuduk kan? Wuduk siapa yang batal? Wuduk anak ke? Bukan anak, wuduk lelaki tadi yang tangan dia terkena perempuan tu batal ke? Ataupun wuduk perempuan tu? Atau wuduk anak dengan perempuan tu? Siapa kata wuduk lelaki tu je batal? Siapa kata wuduk perempuan tu je batal? Perempuan tu batal, lelaki tak batal. Macam tu. Tak, jawapan dia dua-dua batal. Dua-dua batal lelaki dan perempuan. Yang menyentuh dan yang disentuh batal. Boleh? Okey, kita masuk nombor 4. Kita nak habiskan kat nombor 4 hari ni. Hari ni kita habis belajar pasal bab pembatal wuduk je panjang sebab batal wuduk ni dia perlukan perincian sikit. Nombor 4, menyentuh kemaluan lelaki. Okey, atau lubang punggung dengan tapak tangan atau jari jemari. Dia kata sini lelaki, antum punya dia kata kemaluan apa? Lelaki ke perempuan ke manusia je? Okey, yang ana punya ni tak tepat. Yang ana punya buku ni dia kata kemaluan lelaki, tak tepat Kalau antum baca bahasa Arab dia kata apa? Massu qubulil adami. Adami ni terjemahan dia apa? Adami ni apa? Anak Adam. Anak Adam lelaki ke perempuan? Lelaki dan perempuan. Kita ni semua anak Nabi Adam lah. Kita ni kira cucu cicit Nabi Adam lah kan. So lelaki dan perempuan semuanya anak Nabi Adam. Maksudnya apa? Tak kisahlah kemaluan lelaki ke kemaluan perempuan ke, kalau sentuh batal. Bukan kemaluan lelaki saja. Kalau buku anak ni silap dia kata kemaluan lelaki. Okey. Ataupun lubang punggungnya, halqatu duburihi, dengan tapak tangan atau jari jemari. Apa beza nombor 3 dengan nombor 4? Ada banyak perbezaan. Nombor 3 tadi kita cakap bersentuhan kulit kan? Tak mesti tapak tangan. Sini ke, siku ke, bahu ke, dada ke, mana-mana je kita sentuh yang bukan gigi, yang bukan kuku, yang bukan rambut, batal. Tapi nombor 4 ni khusus untuk kalau sentuh guna tangan. Dia kata mas ni tapak tangan. Dia kata apa? Dengan tapak tangan atau jari jemari, betul tak? Okey, maksudnya apa yang batalkan wuduk nombor 4 ni? Maksudnya ni. Kalau antum buat macam ni, buat macam ni dengan tangan kan? Bahagian yang bertemu ni, di antara dua tangan ni, bahagian yang bertemu ni, inilah yang kalau kita sentuh kemaluan batal. Faham tak? Okey? Kalau sentuh kemaluan dengan yang ni batal. Okey. Ni contoh je lah.
Contohlah kemaluan, contoh kemaluan baby ke apa ke kita nak, kalau ada orang dah kahwin ke apa kan, dia nak yalah baby dia nak salin pampers contoh. Dia tersentuh kemaluan baby dia dengan ni. Apa nama dia, dengan tangan. Batal tak? Batal lah. Batal lah. Sebab sentuh kemaluan batal lah. Okey. Tapi katakanlah ayah tu dia nak buang pampers anak dia, tersentuh kemaluan anak dia tapi dengan yang ni. Bukan yang ni yang ni. Batal tak? Tak batal. Tak batal. So kita cakap yang batal yang ni. Hatta yang dekat sini, tengah-tengah ni. Okay, kiranya kalau dia sentuh kemaluan macam ni. Kan, macam ni. Contohnya macam ni. Pun tak batal. Ni pun tak batal. Antum mungkin gelak betul tak? Antum mungkin rasa kelakar, gelak kan? Tapi betul. Ini antum kena belajar. Kalau dia sentuh macam ni, guna tadi tu tak batal. Sebab kita cakap yang batal yang mana? Ni. Okay. So kalau kena yang ni, kalau kena ni, kalau kena dekat di antara jari ni, kalau hujung jari, contohnya kemaluan anak dia, dia terkena macam ni. Batal tak? Batal tak? Tak batal. Tak batal. Sebab bila kita buat macam ni, yang atas ni kena tak? Tak kena. So kalau hujung jari pun tak batal. Boleh? Okay. Satu. Ana ada soalan. Ayah dia, ayah mesti lelaki betul tak? Ayah dia salin pampers anak lelaki dia. Ayah dia tersentuh kemaluan lelaki anak dia. Okey, batal tak wuduk ayah dia? Batal. Ayah dia tersentuh kemaluan lelaki anak dia, batal tak? Waktu nak salin pampers tu. Kemudian katakanlah kalau mak dia salin. Mak dia tersentuh kemaluan lelaki anak dia bila nak salin pampers, mak dia tersentuh. Wuduk mak dia batal tak? Ada beza tak lelaki ayah dengan mak? Siapa kata ada beza? Jadi kalau lelaki sentuh tak apa macam tu. Jawapan dia salah, antum salah. Semua antum salah yang angkat tangan ni. Tak kisahlah dia lelaki ke perempuan ke, kalau sentuh kemaluan batal. Bangun. Oh dia, batal wuduk ke tak ni? Tidur macam tadi tu batal wuduk tak? Ni pun nasib baik tak batal wuduk. Okey, kejutkan dia. Tak nampak dia duduk macam mana. Okey, jap. Kita nak habiskan kat sini. So kalau ayah dia sentuh kemaluan anak lelaki dia bila nak salin pampers contoh, batal tak wuduk? Batal. Kalau mak dia buat tersentuh pun batal juga. Okey? Kalau ayah dia nak, katakanlah ayah dia ada anak perempuan, tersentuh kemaluan perempuan anak dia, pun batal wuduk juga. Okey, ana ada soalan penting. Anak dia katakanlah dah besar sikitlah, 4, 5, 6 tahun macam tu. Tapi mungkin masih lagi tak tamyiz, tak memayyiz. So mungkin ayah dia lah contoh yang salingkan pakaian contohnya. Katakanlah umur 4 tahun, 5 tahun. Ayah dia bila salingkan pakaian anak dia ni, anak perempuan dia contoh, ayah dia tersentuh kemaluan perempuan dia. Anak perempuan dia. Kemaluan anak perempuan dia. Wuduk ayah dia batal tak? Batal. Wuduk anak perempuan tu batal tak? Ayah dia tersentuh. Wuduk ayah dia batal tak? Batal secara confirm batal. Anak perempuan dia batal tak wuduk? Kalau anak perempuan dia ada wuduk lah, batal tak? Siapa kata batal? Yang kata tak batal? Okey, bagus. Yang kata tak batal ni betul. Beza dia nombor 4 dengan nombor 3 apa? Nombor 3 yang sentuh dan disentuh batal. Okey? Nombor 4 yang sentuh batal, yang disentuh tak batal. Jadi kalau anak dia dah ada wuduk contohnya, kalau anak dia dah memayyiz lah. Okey? Ayah dia tersentuh anak dia, tersentuh kemaluan anak dia contohnya, salin pakaian ke apa ke, wuduk ayah dia batal, wuduk anak dia tak batal. Yang sentuh batal, yang disentuh tak batal. Boleh? Beza tak dengan nombor 3? Boleh
Kalau ayah dia tersentuh peha anak perempuan dia, peha, batal tak wuduk? Ayah dia tersentuh peha anak perempuan dia, batal? Siapa kata batal? Salah tak batal. Mahram tak batal. Tak batal. Kan nampak tak? Ana bagi, ana dah cukup, ana sengaja buat tu keliru sikit. Kan. So kalau mak dia tersentuh peha anak lelaki dia, batal tak? Tak batal. Kalau mak dia tersentuh kemaluan anak lelaki dia, contohnya nak salin pakaian, wuduk siapa yang batal? Mak dia. Anak dia batal tak? Betul? Okey, bagus. Betul lah, tak batal. Okey, betul lah tu. Okey, sampai sini saja ada soalan tak? Sepatutnya antum dah kuasai dah ni. Ana hurai banyak ni. Kalau orang tanya antum ke kan, balik rumah ke, kalau mak ayah antum tanya ke, pak cik antum tanya, belajar apa dekat madrasah tu? Saya dah tahu nak jawab pasal semua benda yang batalkan wuduk, tanya je. Apa yang ana ajar antum ni kira banyak juga dah. Boleh pakai sampai ke tua. Okey? Betul ni? Soalan. Anak angkat? Anak angkat batal. Anak angkat maksudnya lainan jantina ke apa? Batal. Tak batal, laki sentuh laki. Suami isteri batal. Suami isteri ni dikira mahram ke ajnabi? Seingat ana dalam mazhab Syafi'i dia mahram, dia bukan ajnabi. Walaupun memang kita boleh kahwin dengan dia, tapi bila kita kahwin dengan dia, dia jadi mahram. Kalau ana tak silap nanti ana cek balik. Dulu ana ingat dia ajnabi, tapi seingat ana dia mahram. Nanti ana cek balik. Tapi yang penting apa? Yang penting kita tahu kalau suami isteri bersentuh batal wuduk. Itu confirm. Cuma kita nak klasifikasikan depa ni mahram ke ajnabi tu ana kena cek balik. Jadi tadi soalan yang ana tak jawab apa? Soalan Rafizi tadi. Apa dia? Mengelupas kan? Walaupun kulit mengelupas ni susah lah nak jumpa, betul tak? Kita bukan ular. Ular ni dia saling kulit. Pernah tengok tak ular saling kulit? Kan? Ni kat Zoom ada soalan tak? Cuba tengok. Tak ada Kalau sentuh janggut? Perempuan sentuh janggut? Tak lah. Janggut dia kategori rambut. Ada? Kat sana kot tengok kan? Janggut ni kategori rambut. Tak ada dah, ada lagi. Tolong cabut kan? Tak apalah. Apa dia? Harbi? Kafe Harbi? Kafe Harbi ni kafe yang dia tak ada perjanjian dengan kita, yang dia nak perang kita lah. Secara umum. Dia bukan kafe Zimi, bukan kafe Mustakman, bukan kafe Muahad. Dia kafe Harbi je tau. Dia tak ada apa-apa perjanjian keamanan, tak ada apa-apa perjanjian gencatan senjata ke. Dia tak hidup bawah negara Islam dan sebagainya. Itu kafe Harbi. Dia nak perang lah senang cerita. Dia kira bermusuhan atau dia perang Islam. Tak ada soalan Tak ada Rambut kemaluan. Wallahu alam. Ana kena cek balik. Wallahu alam. Ana kena cek balik. Kita ada soalan, so sampai sini saja.
Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah saya cakap dari diri sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.